استغفر الله العظيم الذي له قيمة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره وبه نستهديه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan merafa'kan puji serta syukur yang setinggi-tinggi, yang semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah. Baik, kita masuk dalam perkara yang ke-93, nombor 93, berkait dengan hukum jenayah, berkait dengan jenayah murtad. Iaitulah dalam perkara 93 ini akan disebut tentang kedudukan perkahwinan orang yang sabit kesalahan murtad. Jadi macam mana, apa akan jadi pada perkahwinan? Contohnya salah seorang daripada suami isteri tadi, suami atau isteri ini murtad. Macam manakah kedudukan perkahwinan itu? Apakah hukum-hukum yang akan timbul daripada keadaan tersebut? Baik, dalam ceraian yang pertama, pengarang menyatakan seseorang suami atau isteri yang telah sabit kesalahan murtad dalam mahkamah, tak kiralah suami atau isteri, hakim hendaklah mengisytiharkan bahawa perkahwinan mereka itu terbatal. Jadi hukumnya perkahwinan itu disebut sebagai terbatal, ataupun dalam istilah disebut fasakh. Berlakulah fasakh perkahwinan, terbatalnya perkahwinan tersebut. Maknanya dibubarkan perkahwinan itu dengan perintah hakim. Kerana dengan murtad, salah seorang dari suami isteri itu diwajibkan di antara keduanya bercerai. Tak boleh duduk sekali lah, seorang Islam, seorang murtad, tak boleh duduk sekali lah. Kerana orang yang murtad itu adalah orang yang tidak mempunyai pegangan agama, sekalipun mereka itu keluar dari agama Islam untuk menganut agama samawi yang lain. Contoh, dia keluar Islam masuk Kristian, keluar Islam masuk agama Yahudi tak, contohnya. Walaupun itu adalah agama samawi sekalipun, di sisi agama Islam
dia dikira adalah orang yang tidak mempunyai pegangan agama. Jadi perkahwinan itu macam mana? Dibubarkan, terbatal. Baik. Perkara yang kedua, kes yang disebutkan dalam perkara 93 ceraian 1, fuqaha telah mengutarakan beberapa pandangan dan pendapat sebagaimana berikut. Ya. Disebut tadi bahawa perkahwinan itu telah terbubar ataupun telah terbatal. Namun di sana ada pandangan ulama. Bila terbatal itu, adakah terbatal dan contohnya ditakdirkan tak? Kalau suami yang murtad tadi tiba-tiba dia pun bertaubat masuk Islam balik, ada macam mana pula nak buat? Adakah dengan terbatalnya hubungan perkahwinan tadi, adakah dikira dia telah jatuh talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3 ke, macam mana? Ini ada pandangan ulama, ya. Baik. Sebahagian ulama berpendapat seseorang suami dengan yang murtad wajib dipisahkan, yakni diceraikan dengan isterinya dengan talak bain. Talak bain ni tuan-tuan, cerai talak 3 lah. Ya, maknanya tak boleh nak rujuk balik lah. Begini pandangan setengah ulama. Baik. Itu yang pertama, ya. Jadi dikira tu pisah tu adalah dengan perpisahan talak yang bain. Talak bain ni talak yang tak boleh nak rujuk balik. Kalau nak kahwin juga, contohnya macam tadilah. Contohnya bila dia bertaubat masuk Islam balik, macam mana? Kalau talak bain ni, kalau istilah orang kita, kena cina buta lah, tak? Maksudnya isteri itu kena kahwin orang lain dulu, kemudian bercerai, kemudian barulah boleh dapat berkahwin dengan suaminya yang pertama yang telah yang asalnya murtad kemudian bertaubat tadi. Baik. Yang ketiga, sekiranya suami itu bertaubat dan ia hendak kembali semula kepada isterinya, hendaklah dinikahkan semula dengan akad dan mahar yang baru. Kerana perceraian di antara suami isteri itu adalah dari sebelah pihak lelaki dengan kehendaknya sendiri, iaitu melakukan kesalahan murtad. Baik. Kalau kita ambil pendapat yang pertama dalam ceraian 1 tadi, dan inilah yang kita lihat pandangan yang boleh dikatakan sebagai mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, dia perkahwinan itu dibubarkan, terbatal. Bila terbatal ni tuan-tuan, maknanya dia tidak ada, terbatal itu tidaklah sampai dihukumkan talak 1, talak 2, talak 3, tidak. Tak ada talak pun, cuma terbatal, terbubar. Cumanya bila suami ni contohnya dia bertaubat, dia masuk Islam semula, dan dia nak kembali bersama dengan isteri dia tadi, macam mana? Dia kena buat akad yang baru dengan mahar yang baru. Akad yang baru dengan mahar yang baru. Dia samalah macam hukum tuan-tuan. Contohnya suami isteri yang bercerai, suami ceraikan dengan talak 1, kemudian dalam iddah lah, dalam iddah. Dalam masa iddah tu dia tidak rujuk, sehinggalah habis iddah. Habis dah iddah, barulah suami ni nak rujuk balik pada isteri, sedangkan dah habis iddah. Macam mana dia nak rujuk balik? Boleh dengan akad dan mahar yang baru. Akad baliklah. Aku terima nikahnya semua dengan mahar sekian-sekian, semua. Macam mula-mula kahwin dululah, balik. Begitu. Jadi ini hukum. Kalau suami tadi dia bertaubat dan masuk Islam semula dan mahu kembali, maka hendaklah diakad dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru. Baik. Yang ketiga, kebanyakan ulama fiqh berpendapat penceraian di antara suami isteri disebabkan murtad, suaminya adalah dianggap sebagai fasakh. Dan sebab kalau fasakh ni tuan-tuan, maknanya bukanlah
talak satu, bukan talak dua, bukan talak tiga, hanya dibatalkan dan dia itu boleh rujuk balik. Ya, fasakh ya. Kerana perceraian di antara suami isteri itu adalah ditetapkan oleh hukum syarak, bukan dilakukan oleh suami. Cuma kalau kita buka dalam perbincangan fiqh ni, ada juga persoalan timbul. Contohnya, suami itu dia murtad, kemudian dia ceraikan isteri dia. Dia murtad, kemudian dalam masa, boleh kata-kata dalam masa iddah tu lagi, ataupun masa dia ni belum lagi difasahkan perkahwinan dia, dia pula melafazkan talak. Contoh, dia lafazkan dengan talak 3 tak? Diceraikan dengan talak 3. Ya. Di sana ada perbincangan ulama. Ada ulama kata talaknya itu tak beri apa-apa kesan, sebab dia pun sudah murtad. Dia tak ada kuasa dah atas isteri dia. Tapi ada setengah ulama menyatakan, jikalau contohnya tiba-tiba suaminya ini bertaubat dan masuk Islam semula, maka talaknya tadi adalah diambil kira. Ini kalau ditalak 3 tuan-tuan, jatuh talak 3 bila dia masuk Islam balik. Ada itu perbincangan yang lebih panjang lebar lah, ya. Jadi cuma kita bila bincang dalam masalah ni, kita bincang seperti yang disebut oleh pengarang lah, yang asas-asas sahajalah. Kalau berlaku ada masalah yang disebutkan itu berlaku, barulah kita ni bincang lebih panjang tak. Jadi perceraian itu disebut sebagai fasakh kerana hukum syarak yang membubarkan perkahwinan itu, bukannya suami tadi yang membubarkan ataupun menceraikan isteri dia. Yang keempat, seseorang isteri yang telah murtad wajib dipisahkan dan diceraikan dengan suaminya dengan penceraian secara fasakh. Samalah. Suami cerai, suami murtad pun fasakh, isteri murtad pun fasakh. Ya. Sekiranya isteri itu bertaubat dan dia hendak kembali semula kepada suaminya. Isteri yang murtad tadi bertaubat, masuk Islam semula tak, dan nak kembali pada suami, samalah macam hukum suami tadi, hendaklah diakad nikah dengan mahar yang baru dan tidak boleh dikurangkan bilangan talaknya. Maknanya talaknya itu tak ada kurang. Maknanya bukanlah kata bila kahwin baru tu, maknanya talaknya itu masih kosong lah, bukan 1 talak, 2 talak, 3 talak, tak ada. Bila fasakh ni, talaknya itu tak kurang, masih kekal. Masih kekal dengan maksud suami itu masih ada hak untuk 3 talak lah. Baik. Jadi samalah, suami murtad ke isteri murtad, hukumnya adalah sama. Yang kelima, seseorang yang telah murtad yang hendak berkahwin dengan pasangannya dari penganut agama yang baru dianutnya. Orang yang murtad itu menurut peruntukan syarak, peruntukan hukum syarak, wajib dibunuh dan dia tidak dianggap lagi sebagai kafir zimmi yang boleh diberi perlindungan. Orang yang murtad, kemudian dia minta taubat, tak nak bertaubat, bahkan dia nak berkahwin pula dengan pasangannya daripada agama yang baru. Contoh, dia masuk Kristian, nak kahwin dengan perempuan Kristian, contohlah. Jadi si lelaki ini tidak boleh dihukumkan sebagai kafir zimmi, tapi dia tetap akan dilaksanakan ke atasnya hukuman haddul murtad, hukum hudud kesalahan murtad, iaitulah dihukum bunuh. Baik, itu seperti yang telah disebut di dalam sebelum ini, dalam perkara keberapa dulu tuan-tuan ya? Dalam perkara yang ke-91, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang menukar
agamanya, yakni murtad, maka bunuhlah dia, kata Nabi. Baik, yang terakhir, yang keenam, orang-orang yang murtad itu bukan sahaja ia tidak boleh berkahwin, malah hak mereka sebagai wali untuk mengkahwinkan perempuan yang di bawah kuasanya juga adalah dibatalkan dengan sebab murtadnya. Ada. Jadi dia pun tak ada dah hak perwalian pada anak-anak perempuan dia, tak ada dah, sebab dia telah murtad. Dulu dah disebut dah tentang harta pun macam tu juga. Tidak boleh mewarisi dan tidak boleh menerima. Dia tidak boleh menerima harta pewarisan, dan dia juga hartanya juga tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya. Jadi selesai tentang perbincangan berkaitan dengan jenayah riddah, yakni murtad. Jadi itulah secara asasnya. Sebenarnya kalau di sana ada banyak lagi lah huraian-huraian yang lebih detail. Cuma itu kita kena tengok pada masalah yang timbul lah. Seperti yang saya sebut tadi lah, ada masalah-masalah yang timbul. Contohnya lepas dia murtad, dia ni melafazkan cerai, mentalakkan isteri dia. Di sana ada perbincangan. Baik, kita masuk fasal yang ke-7, iaitulah tentang jenayah, hukum hudud berkaitan dengan jenayah bughah. Bughatun, tapi disebut bughat, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan bughah ini? Kita lihat dalam perkara yang ke-94, definisi pengenalan bughah. Bughat mengikut istilah syarak ialah segolongan umat Islam yang melawan dan mendurhaka kepada ulil amri, yakni imam, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Bughah ni mudah disebut penderhaka lah, golongan penderhaka. Ya, dia ni menderhaka, dia lawan dan derhaka kepada ulil amri, yakni pemerintah yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam di dalam pemerintahannya. Jadi tuan-tuan, kalau dalam konteks sekarang, contohnya dah, dalam konteks sekarang, negara-negara, boleh kata banyak negara-negara sekarang ni, termasuk negara kita ni, kita melaksanakan sistem demokrasi berparlimen, tak memilih pemimpin melalui pilihan raya. Jadi kalau ialah, dan bila-bila raya ni, bila dibubarkan parlimen contohnya, di sana tidak ada lagi yang dikatakan orang yang jadi pemerintah apa semua, tak adalah secara rasmi, hanya bersifat sementara. Jadi kalau ada orang yang pembangkang tu, dia tidak boleh diistilahkan sebagai penderhaka, sebab dengan sistem yang ada itu membenarkan golongan membangkang yang menyokong lah, tak ada masalah. Yang menderhaka ni bila pemerintah tu pemerintah Islam yang adil dan dilaksanakan dalam pemerintahan itu hukum syariat Islam, maka bila mereka ini melawan, menderhaka, maka golongan ini boleh dihukumkan sebagai golongan bughah, yakni penderhaka, yang hukumnya nanti akan diterangkan secara mudahnya. Dia ini akan dihukum bunuh, dihukum diperangi, boleh diperangi. Baik, bughah mengikut istilah ilmu tata negara, ya. Ada sudut ilmu tata negara, dalam kita kata perbincangan dari sudut kenegaraan, ialah perbuatan sekumpulan atau segolongan umat Islam yang memberontak untuk menentang dan mendurhaka kepada ulil amri, yakni kepada pemerintah yang adil tadi, yang adalah yang memberontak untuk menentang dan mendurhaka kepada ulil amri adalah dinamakan jarimah siyasah. Jarimah maknanya jenayah siyasah, jenayah politik, ataupun jenayah
kenegaraan, iaitu suatu kesalahan dalam politik, dalam sistem pemerintahan. Itu dia mana jenayah dari sudut politik, dari sudut pemerintahan. Jadi bukan kata bila ada yang menentang tu terus je jadi kata menjadi penderhaka. Tengok dulu, ni baru dia akan sebut dalam perkara 95 ni. Ni syarat-syarat tindakan sekumpulan segolongan umat Islam ini yang memberontak, yang menentang ini ada syarat-syarat. Cukup syarat ni barulah boleh mereka ini tergolong di dalam kumpulan ataupun dikira sebagai melakukan kesalahan burah, yakni menderhaka. Baik, perkara 95, jarimah siasah tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan dalam politik. Maknanya dia ni memberontak, menentang, menderhaka tu tak boleh dianggap kesalahan dalam politik kecuali jika tindakan mereka itu cukup syarat-syarat berikut. Ada syarat dia. Menentang tu pun ada syarat baru boleh kata burah. Yang pertama, pemberontakan dan penentangan mereka itu bertujuan untuk menggulingkan ketua negara, yakni Ra'sud Daulah. Ra'sud itu kepala daulah negara, kepala negara, atau tidak mahu lagi mematuhi pemerintahannya. Jadi pemberontakan itu tujuannya apa? Nak guling ketua negara. Ketua negara tu tak kira lah nama Perdana Menteri ke, nama Raja ke, nama Khalifah ke, tak ikutlah. Dan kumpulan ini, golongan ini tidak mahu lagi mematuhi pemerintahan ketua negara itu. Ini dia dah isytihar lah. Tidak akan tak setia dan dia nak gulingkan ketua negara. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, didapati sebab-sebab mereka memberontak dan menentang dasar pemerintah atau kerajaan, sekalipun sebab-sebab yang mereka kemukakan itu merupakan sebab yang paling lemah. Jadi ada sebab. Mereka ni maknanya bersebablah. Kedua ni saya tadi lupa nak rujuk. Didapati sebab-sebab mereka memberontak dan menentang dasar pemerintah atau kerajaan, sekalipun sebab-sebab yang mereka kemukakan itu merupakan sebab yang paling lemah. Nanti tengok balik yang ni, nanti saya rujuk balik. Ni macam ada sikit kekeliruan. Baik, yang ketiga, penderhaka dan pemberontak itu telah mempunyai kekuatan. Yang ni kumpulan ni dia dah ada kekuatan. Dengan adanya ketua kumpulan itu dari orang yang mereka taati untuk mengatur dan menyusun pendurhakaan dan pemberontakan yang akan mereka lancarkan. Maknanya kumpulan ini adalah kumpulan yang terancang, yang tersusun. Bukan kata kumpulan tu yang tiba-tiba sahaja, kita kata tiba-tiba sahaja berkumpul kerana tak puas hati. Itu kadang-kadang tak puas hati, kadang-kadang orang ni ada kepala je, ada orang ikut. Tapi itu bukan kumpulan yang tersusun. Ini memang mereka dah tersusun, ada ketua, ada perancangan. Itu syarat yang apa? Yang ketiga, ya. Yang keempat, telah berlaku pendurhakaan dan pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara, selepas mereka itu mengadakan persiapan senjata dan pertahanan. Ini disebut dalam kitab Tashri' Al-Jinai. Jadi mereka ni sehingga tahap mereka ini juga telah mempersiapkan persiapan persenjataan. Jadi kalau sekadar guna melalui sistem pilihan raya itu tak ada masalah, tuan-tuan, ya. Tak ada masalah. Jangan sampai istilah penderhaka ini sampai memberontak tadi, menentang dengan mengangkat senjata, sehingga timbul perang saudara lah antara sesama
umat Islam. Ya. Di sinilah kalau kita lihat mengapa dulu dah masa zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian ada kumpulan umat Islam yang dipimpin oleh siapa tu, oleh Allahumma salli Muhammad, yang anak pada Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan lah. Jadi Muawiyah ni dia telah memimpin sekumpulan besar juga dari kalangan umat Islam, maknanya mahu menurunkan Sayyidina Ali daripada khilafah. Maka Sayyidina Ali telah memerangi golongan ini, berlaku peperangan. Ya, berlaku. Jadi Sayyidina Ali ini, kenapa Sayyidina Ali memerangi? Kerana mereka ini telah dianggap sebagai golongan bawah, penderhaka. Penderhaka. Baik. Jadi nak sebut borah tu, penderhaka, sampai tahap mereka ni mengadakan persiapan persenjataan dan pertahanan, ya. Baik, kemudian disebut lagi dalam perkara 96, pendurhaka yang wajib diperangi. Dalam sesebuah negara yang berdasarkan hukuman-hukuman Islam, negara itu memang negara Islam yang melaksanakan dasar-dasar undang-undang Islam. Ini pun jadi satu perbincangan juga dah. Contoh kita kata negara kita ni macam mana ni. Jadi kalau nak bincang tuan-tuan panjang lebar pula lah. Sebab 20 hari bulan baru ni, maknanya ada sebutan apa tu, pembicaraan tentang kita kata apa tu, yang seorang peguam ni Eli tu lah, dia telah membuat satu apa, satu dakwaan untuk membatalkan undang-undang Qanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan kerana dengan alasan telah bertentangan dengan perlembagaan negara ataupun undang-undang yang telah ada dalam Mahkamah Sivil. Tapi dalam perbicaraan terakhir pada 20 hari bulan baru ni, hakim-hakim yang terlibat ni telah menangguhkan sebutan untuk menyebut keputusan tu. Dia tak sebut lagi lah. Jadi kita harap tu keputusan nanti maknanya memenangkan undang-undang Islam lah. Ya. Jadi di situ pun tuan-tuan, kita boleh menilai sendiri dalam negara kita ni ada undang-undang yang lebih tinggi sebenarnya adalah undang-undang perlembagaan negara. Dan perlembagaan negara ni tuan-tuan, walaupun memang dia ada sebut dalam tu bahawa agama resmi adalah agama Islam, tetapi dalam sistem perundangan itu tidak merujuk kepada sistem perundangan Islam. Tidak menjadikan kanun, contohnya dalam undang-undang jenayah, tidak diambil kanun jenayah syariah ini menjadi undang-undang jenayah yang dilaksanakan di peringkat tertinggi. Tidak diambil. Ada. Maknanya tidak adalah kita kata hukum contohnya rejam, sebat 100 kali, tidak ada. Yang ada penjara ada, sebatan ada, denda ada, macam tu ada. Baik. Jadi dalam sesebuah negara yang berdasarkan hukuman-hukuman Islam, pendurhaka yang wajib diperangi adalah tertakluk di bawah syarat-syarat berikut. Yang pertama, mereka yang telah mempunyai kekuatan, yang telah berterus terang secara terbuka menentang pemerintah atau kerajaan imam yang adil. Mereka ni kumpulan yang telah ada ketua, ada organisasi, ada kekuatan, dan mereka ni secara terbuka terus terang menyatakan mereka ni keluar daripada mentaati pemerintah dan menentang. Yang kedua, mereka yang telah keluar dari takbiran ulil amri dan telah membentuk pemerintah atau kerajaan yang lain dan telah melantik seorang imam yang lain pula. Macam kisah Sayyidina Ali tadi, kumpulan ni pak lantik Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai ketua, sebagai ketua. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah Islam tu, lepas pada zaman Sayyidina Ali,
dia mula menjadi kerajaan yang berbentuk adalah kerajaan disebut empire lah, empire Abbasiyah. Kemudian yang terakhirnya adalah kita panggil kerajaan Uthmaniyah lah, yang berpusat di Turki. Dia lebih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Kemudian kita lihat dari negara-negara orang Islam juga, sistem pemerintahan selepas itu dia lebih kepada bukan lagi seperti zaman khilafah dulu, khilafah Ar-Rashidin. Maknanya khilafah Ar-Rashidin ini dia dilantik, sama ada yang melantiknya itu khilafah yang dulu melantik khalifah yang baru, ataupun di sana ada di sana satu kumpulan daripada mana dilantik beberapa orang, kita kata kalau dalam istilah tu disebut ahlul halli wal aqdi, maknanya ahli mesyuarat lah, untuk bincang siapakah yang mereka ini bersetuju untuk angkat menjadi khalifah. Ya. Seperti Sayyidina Ali itu, mereka dia diangkat oleh ahlul halli wal aqdi. Baik, jadi sampai selepas itu adalah sistem beraja itu dia mengikut keturunan. Bapa pada anak, anak pada cucu. Macam negara kita pun samalah lah. Kita pun ni, kita semua ni bukan anak beranak, bukan anak-anak raja ni, jangan mimpi lah nak jadi raja lah. Pemerintah tak ada lah, memang akan keturunan dia je lah. Sama ada raja di Hili ke raja mana ke, itu sistem yang ada lah, dan diguna pakai sehingga sekarang sistem itu. Baik. Yang ketiga, terdapat pada mereka kekeliruan faham. Ya, jadi kumpulan ni pula mereka sebenarnya ni ada kekeliruan, di mana mereka menganggap bahawa mereka boleh keluar dari kawalan dan takbiran imam. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita bincang tentang kenegaraan ini, memang luas perbincangannya dah. Ya. Sebab kalau kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang itu masuk Islam, mereka ini akan berbai'ah kepada Nabi. Berbai'ah maksudnya mereka ini bersumpah untuk taat setia kepada Nabi sebagai pemimpin dan pemerintah. Begitu juga bila dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang Islam di Madinah, sama ada daripada Aus, Khazraj, tak kira siapa, mereka berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dilantik Sayyidina Umar, berbai'ah lagi. Maknanya berbai'ah, maknanya bersumpah setia. Jadi bila begitu keadaannya, sebenarnya rakyat ini mereka tak boleh sesuka hati nak keluar daripada takbiran imam tadi, daripada kawalan imam, pemimpin yang telah diberikan bai'ah tadi. Dia tak boleh nak keluar sesuka hati. Di sana kena dilihat tindakan mereka itu diperbolehkan ataupun tidak. Baik. Setelah yang keempat, setelah diajak berunding dengan bijaksana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali terhadap ahli Jamal dalam peperangan Jamal dan kaum Khawarij. Sebab dalam peperangan Jamal itu sebenarnya kalau kita baca sejarah, tentera Muawiyah ni dah hampir kalah. Kemudian bila Muawiyah ni nak kalah, dia pun guna satu tipu daya, iaitulah dia ambil Quran, letak di hujung lembing, dia angkat. Bila angkat Quran, tandanya apa? Tanda untuk berdamai, nak berhenti perang. Bila angkat Quran, bila nampak angkat Quran, maka Sayyidina Ali mengarahkan peperangan diberhentikan. Walaupun ada sahabat lain bagi pandangan, dia kata, ya wahai khalifah, mereka ni angkat Quran tu tipu daya je, bukan mereka ni betul nak berdamai. Dan selepas itulah kalau kita baca sejarah juga, bila berdamai itu, ingatkan mereka ni akan bersetujulah berbai'ah kepada Sayyidina Ali, tapi mereka masih berbohong dalam perkara itu. Mereka tetap juga tidak berbai'ah kepada
Sayyidina Ali sebagai khalifah, sebagai khalifatul mukminin pada waktu itu. Jadi Sayyidina Ali telah berunding berjuang dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kumpulan yang tak sokong Sayyidina Ali dan tak sokong juga Sayyidina Muawiyah. Dia ni keluar daripada dua ni, tak sokong ni. Mereka menamakan golongan ini sebagai golongan Khawarij. Daripada perkataan kharajab ni, golongan yang keluar daripada tidak menyokong Sayyidina Ali dan juga tidak menyokong Sayyidina Muawiyah. Yang lebih teruk lagi, Khawarij ini, mereka ini mengkafirkan para sahabat. Yang keberapa? Yang kelima, mereka telah mengadakan kekacauan dalam negeri seperti membakar, membunuh dan sebagainya. Mereka ini membuat kekacauan. Ini golongan ini adalah golongan yang dianggap penderhaka, yang wajib diperangi oleh pemerintah Islam yang adil tadi. Bila sebut boleh diperangi, maknanya apa tuan-tuan? Halal darah mereka. Ya. Kalau kemarin bila berlaku peperangan, maknanya mereka ini boleh dibunuh. Baik. Kemudian dalam perkara yang ke-97, disebutkan dalam ceraian yang pertama, orang-orang Islam yang menentang dan mendurhaka terhadap imam yang adil dan keluar daripada pemerintahannya wajib diperangi sehingga mereka itu kembali kepada pemerintahan imam itu serta taat setia kepadanya. Maksudnya mereka ni, sehingga mereka berhenti daripada menderhaka dan mereka menyatakan ketaat setiaan mereka kepada imam, kepada pemerintah tadi. Bukanlah kata bila kata perangi itu tak kira dah dihapuskan sama sekali, tidak. Kalau mereka ni dah, maknanya mereka ni telah surrender, itu panggil tak, telah menyerah diri, mengaku kalah dan sanggup taat balik pada imam, maka mereka tidak lagi diperangi. Sebab tuan-tuan, orang yang menderhaka ini, mereka ini tidak dihukumkan sebagai murtad pun. Maknanya mereka ini tidak dikatakan keluar pada Islam, tidak. Tapi jenayah yang mereka buat adalah satu jenayah yang menyebabkan mereka ini boleh diperangi oleh pemerintah. Ya. Macam orang yang berzina tadi, orang berzina kita dah bincang. Orang yang berzina walaupun dia dihukum rejam, adakah sebelum kena rejam tu dia dianggap telah murtad? Tidak, dia tetap Islam. Bahkan Nabi ada diceritakan, ada orang yang direjam sehingga mati itu, Nabi kata bahawa taubat dia ni kalau dibahagikan kepada penduduk Madinah nescaya memadai. Mana taubatnya itu benar-benar dah diterima oleh Allah, sehingga kalau taubatnya itu boleh mencukupkan orang Islam yang ada di Madinah tu dengan taubat dia tu sama. Macam tu hebatnya taubat dia lah. Dia masih Islamannya walaupun dia dihukum rejam sehingga mati. Maknanya kalau Nabi kata begitu, tempatnya adalah di dalam syurga. Nabi pergi menyembahyangkan jenazah dia, tak ada masalah. Begitu juga orang yang menjadi penderhaka ni, walaupun dia boleh diperangi, tapi dia masih tetap seorang Muslim, dianggap sebagai. Nanti ayat yang akan datang disebut tu, ayat tu Allah Ta'ala menyebut bahawa Allah Ta'ala tak menyatakan mereka itu sebagai orang yang telah terkeluar daripada Islam. Baik, dalam ceraian yang kedua, perkara 97, tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam ceraian 1, yakni wajib diperangi tadi, telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam yang pertama yang telah memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Kan kita baca dalam sejarah, ada satu kumpulan, saya lupa dah nama apa itu,
nama kumpulan ini ataupun nama Allahumma salli ala kita sebut nama kabilah, satu kabilah ni. Jadi kabilah ni tuan-tuan, dia silap di dalam memahami ayat Al-Quran, yang mana ayat itu seolah-olah menyatakan zakat itu hanya dibayar kepada Nabi. Jadi mereka ini kata bila Nabi dah wafat, tak wajib lagi dah bayar zakat. Jadi mereka tak nak bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pemerintah yang menggantikan pemerintahan Rasulullah, kerana mereka kata zakat itu hanya wajib bayar kepada Nabi. Tapi dengan itu Sayyidina Abu Bakar telah memerintahkan mereka yang tak bayar zakat ini supaya diperangi, sehinggalah mereka setuju untuk bayar zakat semula kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, itu pernah berlakulah. Yang ketiga, orang-orang Islam yang menentang dan mendurhaka kepada imam yang adil tidak terkeluar dari agama Islam. Ya. Mereka ini bukan dihukumkan murtad, tidak. Yang ini tidak boleh dihukumkan orang yang murtad. Mereka ini bukan orang murtad, mereka ini adalah orang yang menderhaka. Jadi kalau mereka berhenti daripada penderhakaan, mereka maknanya dibebaskan. Malah mereka itu masih tetap dalam agama Islam. Cumanya ialah pemerintah bolehlah mengambil tindakan, kita kata sebagai hukuman ta'zir, diperbolehkanlah hukuman ta'zir. Tapi yang kata diperangi, dibunuh itu tidak akan dikenakan lagi kepada mereka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala, ini dalil ya, masih mensifatkan pendurhaka itu sebagai orang yang beriman walaupun mereka boleh diperangi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan jika dua pihak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Tengok, Allah kata dua puak dari orang-orang yang beriman. Pihak pemerintah itu pun beriman, yang mendurhaka itu pun beriman. Ya. Bukanlah yang mendurhaka itu sampai menjadi murtad, terkeluar dari Islam, tidak. Allah Ta'ala perintah apa? Fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah ataupun perangilah pihak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Golongan penderhaka inilah perlu diperangi sehingga mereka ini bersedia untuk mematuhi perintah Allah, yakni dengan kembali taat kepada ulil amri. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, yakni menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu, yakni dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Kadang-kadang ada orang lah, orang kita ni, dia mudah sangat guna istilah menderhaka lah. Jadi menderhaka tu mungkin taklah sampai menderhaka ni seperti hukum borah tu tak. Dia tak bersetuju dengan Perdana Menteri, tak bersetuju dengan itu dengan ini. Tak bersetuju tu dalam sistem sekarang tak jadi masalah pun tuan-tuan ya. Kita boleh bersetuju dan boleh tidak bersetuju.
Tapi janganlah bila tak bersetuju tu dia kata menderhaka, nak menderhaka. Ya, jadi menderhaka itu adakah menderhaka itu sampai istilah burah atau macam mana? Jadi kalau kita lihat tidaklah sampai dalam istilah golongan yang burah yang wajib diperangi. Ya. Baik, jadi selesai dalam bab burah ni, dia tak panjang sangat, ringkas-ringkas sahaja. Cuma kita harap dalam kalau ada pemerintahan Islam yang adil, kita mengharapkan di sana tidak wujudlah golongan burah ini. Kalau tak puas hati pun diselesaikan dengan cara perbincangan dan pendamaian yang baik. Itu yang terbaiklah. Jangan sampai berlaku pertumpahan darah dan seumpamanya. Baik, lepas ni kita akan masuk dalam bab yang ketiga. Mana selesai dah tuan-tuan tentang hukum-hukum hudud. Ada 7 jenayah di bawah kesalahan hudud. Dah selesai dah kita bincang. Dalam bab ketiga ni kita akan bincang pula hukum berkaitan dengan hukum qisas. Hukum qisas. Hukum qisas ni ada beberapa juga di bawah qisas. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan pembunuhan. Hukum qisas dalam masalah pembunuhan yang insya-Allah kita akan bincang di dalam pertemuan yang akan datang. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Setakat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان، خاصة في فلسطين يا الله. اللهم قوي عزائمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.